Di situlah kita dapat tahu kedudukan hadis itu ataupun kedudukan seseorang perawi. Itu kelebihan Abu Daud. Misalnya sini dia kata, Abu Daud berkata, Makhramah tidak mendengar daripada ayahnya kecuali satu sahaja hadis. Ini kan dia kata, Muhammad bin Salamah al-Muradi qala haddatsana Ibnu Wahab an Makhramah, itu Makhramah, an abihi, daripada ayahnya. Jadi ayah dia tu siapa? Bukair namanya, Makhramah bin Bukair. Jadi ayah dia tu ambil daripada Amr bin Sulaim az-Zuraqi. Gitu. Jadi Makhramah ni dia meriwayatkan di sini dengan an-ana, secara an-ana, an. Dia tidak kata sami'tu ataupun haddatsani abi. Dia tidak kata lagu tu. Dia kata an. Jadi Imam Abu Daud kata Makhramah ni dia tak ada dengar daripada ayah dia kecuali satu hadis. Hadis ni tak termasuk dalam hal tu. Mana? Hak satu hadis hak dia dengar tu iaitu dalam bab witir, berkenaan dengan semaya witir. Hak tu sah. Hak dia dah dengar daripada ayah dia. Hak lain-lain dia tak ada dengar daripada ayah dia. Bila tak ada dengar daripada ayah dia, maka hadis ini dari segi hukumnya munqati', putuslah. Putus. Sebab apa dia tak ada dengar daripada ayah dia? Jadi dia tak ada dengar tu dia ambil daripada siapa? Siapa dia ambil? Siapa dia ambil? Kena tahu hak tu. Kalau tak tahu tak boleh lah, putuslah sanad. Yang jelasnya mengikut kebanyakan ulama, hak lain-lain riwayat dia daripada ayah dia tu adalah berdasarkan kitab ayah dia tinggal. Kitab ayah dia tinggal. Jadi kitab riwayat-riwayat ayah dia tu ayah dia tulis. Jadi dia pakai ambil kitab tu, dia riwayat ke orang lain berdasarkan kitab tu lah. Hak daripada ayah dia tu, bukan dia dengar sendiri daripada ayah dia. Hak dia dengarnya sah. Gitu. Jadi ulama-ulama menganggap tidak sama ni, hak terima melalui kitab dengan dengar sendiri. Dia hak dengar sendiri tu lebih kuat lagi. Sebab hak melalui kitab ni kita tak pasti. Kitab tu takut ayah dia tak ada tasheh kok, boleh jadi. Jadi duk riwayat hak ayah dia, kalau ayah dia dah misalnya ayah dia pun tak sih terima hak tu pun boleh jadi. Ataupun kalau tidak ayah dia pun orang lain kok masuk hak tu, celah tu. Boleh jadi. Dia banyak berlaku ni dalam bab hadis ni, orang yang mengaji hadis dia tahulah. Jadi kerja puak-puak nusah, puak-puak warak, orang panggil warak. Yang ni tukar-tukar jilid. Zaman itu dia bukan ada mesin cetak sekolah ni. Jadi kalau kita nak kitab ni, jadi kita minta dengan tuan dia tu pergi photostat ke apa, tak ada. Photostat sini pun baru juga kita ni pun. Jadi dia pun ambil dengan orang tu pergi kepada penyalin, orang panggil. Penyalin tu dia khatta, tukar khat, penulis, nusah, dia pun salin. Salin. Tengah-tengah salin tu kadang-kadang orang hak kerja lagu ni memang dia cari kesempatan tu. Dia nak baiki. Dalam hadis-hadis, kitab-kitab. Dia nak bubuh celah mana-mana. Gak bila siap orang tidak baca semua. Gitu. Itu sah. Yang kedua dia tukar jilid. Tukar jilid ni pun kerja dia ada hak molek, bukan semua. Tak molek, bukan semua tak molek. Hak molek pun ada juga. Tetapi ada juga yang mengambil kesempatan. Dia jadi tukar jilid. Bila dia jilid tu dia bubuh benda lain, celah. Dia bubuh benda lain, itulah yang kita tidak pasti tu. Macam ni daripada kitab ayah dia, betul lah ayah dia, takutnya orang lain bubuh celah. Dia mana tahu dia kamak ayah dia sungguh. Sebenarnya tidak. Banyak berlaku benda-benda lagu ni, banyak berlaku. Sebab itulah ulama-ulama dulu pening kepala, susah lagu mana nak buat, nak jaga ni. Jadi nak jaga kitab tu bukan main lah, sungguhnya. Koci lah, mana kira koci bubuh dalam sorok tu koci. Bimbang, takut kadang-kadang. Sebab kalau tidak orang masuk, orang ubah. Dan dia ada maksud tu. Musuh-musuh Islam ni daripada dulu lagi dia ada dah perancangan dia. Kita kena buat begini, kita kena buat begini. Salah satunya hazan ni lah, buat masuk dalam kitab-kitab ni. Kitab-kitab utama ni. Gak kitab Bukhari kau Muslim kau apa, orang tidak tu habis seminggu sekali, sebulan sekali habis baca. Dia baca lagu tu. Quran boleh lah lagu tu. Bukhari ni kalau kita tanya dalam Malaysia ni, seorang tak ada dia mau habis nak bulan setahun kau sekali, tanya dulu. Kalau tidak dia boleh masuk lah. Dia boleh cetok buah-buah, buat comel-comel, lepas tu sebar. Benda ni disebut oleh Syekh Abdul Aziz dalam kitab dia
Tuhfah Ithna Asyariyah. Dan dia sebut siapa dia di zaman dia tu orang yang terlibat dengan benda-benda ni. Dia sebut kerja besar dah mana ni musuh ni. Kita yang tak khabar. Orang hak ngaji rusi. Kita tak khabar gapo dia orang musuh tu buat. Sebab itu ulama tak terima. Sebab apa? Tak pasti lagi hak lagu ni tak pasti lagi. Sebab itulah ini dalam Tahdzibut Tahdzib Abu Talib berkata, saya bertanya Imam Ahmad tentang dia. Imam Ahmad kata Makhramah ni thiqah, orangnya molek tak apa, tetapi dia tidak dengar apa-apa daripada ayah dia. Imam Ahmad tahu dia tak dengar apa-apa, dia cuma meriwayatkan daripada kitab ayah dia. Mana ulama pada masa tu dia tahu orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, dia tahu. Jadi kerja dia hak tu jelah. Ibnu Ma'in berkata dia mendapat kitab ayah dia, tapi dia tidak dengar daripada ayah dia. Ni tokoh-tokoh ni, ulama-ulama pengkaji perawi-perawi ni. Abu Daud berkata, inilah sini. Sini pun dia kata. Mana Hafiz Ibn Hajar pun nukil juga. Abu Daud kata dia tidak dengar daripada ayah dia kecuali satu hadis saja, iaitu hadis tentang sembahyang witir. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan daripada pakcik dia Musa bin Salamah. Dia kata aku pergi kepada Makhramah, aku pun tanya dia, haddatsaka abuka, yani ayah kau riwayatkan kepada engkau sendiri kau? Faqala lam udrik abi. Dia kata aku tak ada dengan ayah saya, aku tak ada dengan ayah aku. Kata dia, ni kitab dia. Dia riwayat betul, ni kitab dia. Dia kata. Jadi dengan sebab itu dah kita kata dia tak ada apa, dia kata an abihi. Ini tidak salah dari segi ilmu hadis, ilmu sanad ni. Kalau dia tidak dengar, dia boleh riwayat an abihi. Ini isyarat dah lah ni. Kalau riwayat dengan an ini, mana boleh jadi dia ambil melalui kitab, boleh jadi melalui orang lain. Ada orang tengok celah, boleh jadi dia tidak sebut pun, itu isyarat dia tu. Orang yang ngaji dia faham selalu. Sebab itulah riwayat secara an-anah ni dia rendah, nak banding dengan riwayat secara tahdith ataupun riwayat yang menyebutkan sami'tu ke misalnya dia kata, ataupun haddatsana ke haddatsani ke sebagainya, itu lebih. Sebab apa? Sebab an ini adalah satu lafaz untuk menyatakan boleh jadi ada di tengah tu yang digugurkan perawi dia, ataupun boleh jadi riwayat itu diambil daripada kitab dan sebagainya, boleh jadi. Dia betul dah tu cara dia tu betul. Kecuali kalau dia kata saya telah mendengar ayah saya kata gini-gini, hak ni, sedangkan orang lain kata dia tak dengar, tu baru dia bohong. Jadi ulama nak tahu seseorang itu pembohong, lagu tu lah cara dia. Seterusnya riwayat daripada hak tu lagi Amr bin Sulaim Az-Zuraqi lagi. Cuma yang mengambil daripada Amr bin Sulaim itu Sa'id bin Abi Sa'id, dan bawah daripada dia iaitu Muhammad bin Ishaq, hak kita kenal dengan Ibnu Ishaq itu. Sedangkan hak ni ambil bawah lagi tu Makhramah. Sini pula Ibnu Ishaq. Lepas pada tu dia lebih kurang tadi juga. Cumanya lafaz dia tu ada takdim takhir, tidak teratur molek. Sebab itulah di dalam syarah ni dia kata dalam ibarat riwayat Ibnu Ishaq ni taqdim wa ta'khir, ada takdim dan takhir. Asalnya hatta idza faragha min sujudihi akhadhaha faraddaha fi makaniha thumma qama, gitu. Jadi cara susunan dia tu mana tidak teratur molek. Selain daripada itu, hadis ini juga dhaif. Dhaif tu kerana Ibnu Ishaq itulah. Walau bagaimanapun daripada hadis ini kita nampak semaya tu semaya gapo, bukan semaya sunat, tapi semaya fardu. Sebab dia sebut sini semaya zuhur ataupun asar, cuma syak antara zuhur dengan asar. Walau bagaimanapun kalau tidak zuhur asar, kalau tidak asar zuhur pun semaya fardu lah juga. Tetapi oleh kerana hadis ini tidak kuat, dengan sebab itu Imam Malik tak pegang. Imam Malik kata hak ni semaya ni sunat. Sebab tu Nabi SAW buat lagu ni, pergerakan banyak pun tak apa. Kalau sunat ni dia ada keringanan, kemudahan. Tapi kalau hak fardu, Nabi tak buat lagu ni. Lepas tu kalau orang kata ni riwayat ni Ibn Ishaq, dia tak sepakat.
Sebab itulah kita tengok dalam syarah ni, hasyiah bawah nombor 3.